أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Ta'ala ni masih panjang umur kita. Daripada tidur, daripada mati semalam ni, mati dah semalam. Sebab tu doa kata Alhamdulillahilladzi ahyana. Puji-puji bagi Allah. Allah Ta'ala telah menghidupkan kita semula. Ba'dama amatana, selepas pada mati dah kita semalam. Sebab tu kata ulama, tidur ni satu macam daripada mati. Dia. Nah, tapi walaupun Allah Ta'ala hidup kita semula ni, kita kena ingat satu hari juga kita kena kembali kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat besar. Nah, kata ulama kata mati besar, mati pertengahan, mati kecil. Mati besar ni mati apa? Mati hati. Hati itu mati, keratung hati ni. Goyaklah kapur pun tak ada rasa dia. Goyak masalah sebab kematian, sebab kubur, sirah, azab neraka, nikmat syurga, tak ada rasa goyak nikmat tak ada rasa keliru. Goyak azab tak ada rasa takut. Itu tanda-tanda tu. Tapi kalau kita tengok dalam apa ni tasawuf, ya ulama-ulama tasawuf katakan mati hati di sisi dia nya, orang tu tinggal amal istiqamah, tak ada rasa sesat. Mana kita katanya orang ni boleh duduk semaya Jumaat setiap hari semaya Jumaat 5 waktu sehari. Tiba-tiba ada satu waktu atau sehari tu tak ada nak pergi semaya Jumaat. Ada rasa kan? Itu pun kata dia tanda-tanda hati nak mati, kata dia. Oh, ni kena kita dah. Dia tinggal ibadat ni tak ada rasa kan? Tak apa, nanti esok pula. Nanti esok pula. Tu dia Allah. Habis kata. Nah, yang kedua ni kata ulama, mati ni mati pertengahan ni, mati hak kita semaya tu. Mati mana kita berhijrah daripada alam yang fana kepada alam yang baqa. Mati tu roh mandi suri kubur tu. Itu maksud dia kata mati pertengahan. Mati pertengahan. Dan yang ketiga ni mati juga ialah tidur. Tidur semalam ni mati tak khabar. Setengah orang. Kalau orang nak umur tak khabar. Orang bersubuh tak khabar juga. Tu bila kata as-salatu khairum minan naum. Dia dengar hak hujung dia. Tu bila kata semaya lebih baik daripada tidur. Tapi khabar-khabar naum, tidur. Ada. Sebab tu kita nak bersyukur di satu nikmat ya Allah Ta'ala. Masa kita ni hidup lagi sehari dua dekat dunia ni, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bakal guna nikmat Allah Ta'ala ni, we ada harga, we ada manfaat.
we ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan maka setengah daripadanya ni kita mari hidup dalam majlis ilmu ni, dan walaupun seminggu sekali dan kita mari mengaji, ada pun panggil menggunakan masa ni manfaat. Kalau semalam ni kita niat dah semalam ni, esok hari Ahad misalnya kita kata esok hari Ahad tu lagi mengaji, di situ dia niat benda baik, situ tu malaikat tanda dah satu pahala yang kamilah, satu pahala yang sempurna. Boleh dah pahala situ. Bawa sampai esok dan dengan taufik hidayah Allah boleh gerak sungguh jalan mari mutu sikap Allah Taala selalu dah 10 kali ganda. Tengok Allah Taala amat murah dengan hamba dia. Dia tak serupa dengan masalah dosa. Dosa ni kalau dia niat nak buat dosa, dia niat nak buat dosa ni, nak buat maksiat ni, tapi dia tak buat lagi lah. Nah, dia tak buat lagi, maka tak tanda lagi dosa. Tak tanda lagi. Bo orang tu pergi buat dosa, paling berlaku dosa, maka dan malaikat tanda satu dosa, tak ada ganda. Itu dia. Dan kalau kita kata dia niat nak buat dosa, bos apa masa dia terbalik hati, tak buat tinggal benda tu, dapat pahala pula dah. Tengok. Nah, ni orang bagi menunjukkan bahawasanya Allah Taala ni amat sangat murah dengan hamba ni. Habis kata. Sebab tu kita nak minta rahmat Allah. Rahmat Allah yang besar. Sehingga Nabi katanya semua hamba dia ni masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Dengan rahmat. Bukan dengan amalan dah. Bukan dengan semaya ke apa, dengan rahmat dia. Itu dia. Nah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau ni masuk syurga dengan apa? Dengan rahmat Allah juga. Dengan rahmat Allah. Sebab tu rahmat Allah ni kita kena dia kena berdoa minta sentiasa Allah Taala bagi rahmat. Itu dia. Habis kita sambung ni. Kata musannif, dan melekapi agama itu atas 3 perkara. Melekapilah oleh lafaz agama tu, melekapi dan cukup lekat. Kalau kita kecek bahasa kampung, cukup lekat. Melekapi atas 3 perkara. Itu dia. Nak panggil sempurna seorang tu, agama hak sempurna 3 perkara. Yang pertama Islam, dan yang keduanya iman dan ihsan. 3 ni, Islam, iman, ihsan, 3 barulah sempurna. Itu dia. Maka di sinilah hak wajib kita kena mengaji ni, Islam, iman, ihsan. Apa dia? Fiqh, tauhid, tasawuf. 3. Iman, Islam itu orang panggil habuat fiqh. Sebab Islam ni kita kena buat. Kita kena buat dengan anggota kita. Buat tu kena cara dia, itu orang panggil al-Islam. Daripada semaya, daripada puasa, daripada haji, umrah, zakat, apa semua tu orang panggil Islam. Itu dia. Dan mana kena masuk dalam ilmu fiqh. Jangan kita buat ibadat dan ikut kita. Buat ikut kita siap sungguh. Kena semua. Orang panggilnya kena cara dia. Kena cara. Itu masuk dalam Islam. Yang keduanya iman. Iman ni orang panggil usaha, orang panggil asasuddin, asas humi agama. Hak ni dia kena masuk dalam ilmu tauhid.
ilmu akidah, ilmu pak pegangan. Di atas kita kan kita secara mengikut pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, di atas jalannya ahli sunnah wal jamaah. Tadi. Yang ketiga apa dia? Nak melengkapi sempurnanya agama ni ialah kena ihsan. Ihsan ni kalau kita kira ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. We kenal diri kita. Benda-benda dan tasawuf ni mana nak buat sifat hak tak molek. Nak buat sifat mazmumah. Lepas tu nak bubuh dalam diri kita sifat mahmudah, sifat yang dipuji. Kalau tak ada hak ni pun susah juga. Orang panggil syirik khafi ada dalam hati. Dan syirik dia ada dua, ada syirik jali. Syirik hak nyata tu semua orang Allah, semua selain pada Allah. Tu syirik jali. Dah tu tak ada lah kita kata kita ni. Tapi nak mari sembunyi je hak khafi. Ada sembunyi dalam diri. Dan semaya kerana tu, baca Quran kerana tu, zikir kerana tu, kerana nak apa ni? Ad-dunyawiyah. Nak pada uji, nak pada dunia, nak pada pangkat, nak pada mulia. Ada atau makna kata dia nya. Atau orang panggil dia masuk di dalam katanya ihsan. Maka ihsan ni dia banyak maqam ni, dia banyak pangkat, banyak maqam, dia banyak martabat ihsan. Di sini ni ada hadis. Hadis kata Jibril mari buat rupa orang, buat rupa manusia. Semasa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk berkumpul dengan para sahabat. Duk Sayyidina Umar mana? Dan Sayyidina Umar mana? Ada ni masyhur lah kita kata. Mari seorang laki-laki ni dengan pakaian molek, dah rambut pun menyuk molek, tapi sahabat tak ada siapa kenal. Piyo mari di mana? Tu dia. Nak kata orang dekat tak ada siapa kenal. Kalau orang Madinah ni kenal belakang. Sayyidina Umar kenal orang lain, kenal belakang dah. Nak kata orang jauh, nampak tak ada cuma ada baju kabut-kabut, pasir-pasir pun tak ada, bersih pun tak pakai dia ni. Ya orang dulu ni kalau jalan musafir jauh dia berkabut. Lihat kan? Dia naik kuda naik unta ni, dia berkabut, dia kena ada bekas musafir tu. Tapi tak ada. Tak ada supaya dengan orang dekat. Tapi tak kenal supaya orang jauh. Dia miskin dah situ tu. Dia. Maka Jibril, maka laki-laki tadi masuk duduk rapat dengan Rasulullah. Lutut dia dengan lutut rapat, ambil tangan tak dia tak pohon Nabi pula. Dia bertanya, ya Muhammad akhbirni anil iman dan Islam ihsan. Cara ringkasnya. Kata Muhammad, ceritalah pada hamba ni, pada aku ni, gaponya iman, apanya Islam, apanya ihsan. Nabi cerita satu Islam, iman, ihsan. Apabila Rasulullah cerita iman tu, dia kata sadaqah, benar kau. Ni pun Sayyidina Umar pun miskin juga. Mana laki-laki ni? Rupa tanya tadi supaya tak tahu. Bo orang royak supaya dia tahu dah. Tu dia. Bo sudah berapa lagi? Kalau tanya anak kiamat itu kiamat bila berlaku? Tanya juga, dia tanya, itu Muhammad bila kiamat? Nabi katanya orang tanya terlebih tahu daripada orang kena tanya. Mu tahu ni? Apa alamatnya? Alamatnya royak. Dan setengah daripada alamat kiamat ni gembala kambing, orang yang miskin jadi kaya. Atau setengah daripada alamat kiamat juga. Jadi kenapa? Lepas tu dia pergi. Jibril tanya, itu Rasulullah tanya, sahabat kenal siapa? Tak apa kenal.
tu Jibril. Tu Jibril. Jibril mari itu nak mengajar kamu. Nak mengajar kamu. Habis kata dah. Jadi baik. Ada tiga. Nak sempurnakan agama ni, dia kena ada iman, Islam, ihsan. Tiga dekat situ, melekat di situ tu. Habis kata, apakah Islam? Apakah Islam? Dan bermula Islam itu, ini dia nak mentarifkan Islam. Bermula Islam itu ialah mengikut, dan menerima. Mengikut ni mana daripada segala hukum, dan menerima, terima dalam hati ni. Tu bukan kata tak terima dak. Islam ni kena ikut, terima kena ikut. Mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatangkan, akan barang, yakni barang tu mana akan hukum. Barang tu maksud bagi barang tu maksud dianya mana hukum. Akan barang, yakni akan hukum yang mendatangkan dengan barang tu, dengan hukum tu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melalui pada Nabi, daripada segala barang yang diketahuikan daripada agama dengan darurat, artinya dengan ketiadaan fikir dan bicara. Mudah kita tak tahu, ada maklum dah. Apa semua tu kita kena ikut, kita kena terima. Sebab Rasulullah dia royak ni bukan royak mengikut hak dia, kehendak dia tidak. Kita royak kita nak. Nabi ni dia royak, Allah Taala suruh royak. Sebab tu Rasulullah dia tak kecek, dia tak tutup. Malaikatnya benar tu benar, malaikat benar tu wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia Rasulullah tak bercakap, tak bertutur daripada hawa nafsu dia sendiri. Malaikat semua tu wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepada Nabi. Itu dia. Sebab tu masalah Isra Mi'raj tu. Apabila Nabi tu mari duduk sampai di Makkah, dia mendengung, nak orang yang belah mana ni, nak Isra Mi'raj ni. Betul lah ujian lalu, ujian apa mari mana. Kalau saya buka ke mana tak tahu. Mari lalu ngek nampak Nabi kita tak mendengung. Apa buat dia tak lagi, dia menyanyi seorang. Buat jahat tak lagi dah. Ada kerja menyanyi, ejek main dengan Nabi. Tengok Muhammad dengan Nabi dia mendengung, Muhammad. Ada cerita apa pelat-pelat. Cerita pelat-pelat. Nanti dia mesti menyanyi kita. Abu Jahal ni tak beriman, tak terima, tak ikut kat Islam. Islam nak terima, nak ikut. Itu Islam. Nabi pun duduk nak royak dah. Tapi nak royak kat ahun, nak royak ke mana? Apabila Abu Jahal katanya lah, tu kata ada gapo, tak weh wahyu ke pelat-pelat gapo cerita apa ada dengar weh. Wah ni. Nabi kata, ada. Nabi kata, semalam jalan mana? Jalan mana? Jalan mana? Jalan di Baitul Maqdis. Jalan Baitul Maqdis, kejutlah dia. Pergi bila? Semalam, pakai mana? Muhammad ni tak faham aku ni. Dia kata
jadi ke orang nak pergi di Baitul Maqdis ni pergi kelik boleh. Tu kita kiranya upah dekat dah tu. Kuda atau boleh mau satu dunia tu. Dan nak duduk Mekah ni pergi di Palestin di Baitul Maqdis tu boleh pergi kelik. Tiba-tiba moyak pergi semalam kelik belum subuh sampai di Mekah. Mekah dah ni kan ni. Lepas tu dia kata, Muhammad nanti tunggu sedang. Aku nak panggil kawan-kawan Quraisy mari sini belakang, lepas tu merayak supaya merayak kat aku ni. Dia boleh dah? Boleh tak boleh? Tu dia. Pergi royak mari bapak mari belakang lah. Dia banyak lah tu. Kata pergi semalam ni, pergi Baitul Maqdis, klik lalu tu. Tu dia. Tak ada siapa nak percaya. Beritahu banyak pergi pakak lah. Kerana tu malam lupa mana pansyok pada klik sampai belum subuh rumah. Kita kata benda tu kalau kita kata boleh lah dia kata tapi tak percaya tu. Tu dia kenapa? Ada seorang ni mau pergi membakar. Bakar. Nah, Pak Lima orang pergi membakar musyrikin. Nah, Muhammad katanya dia pergi Baitul Maqdis malam. Pergi klik belum subuh tak pagi. Buat katanya mendingan siapa kata tu Muhammad. Gitu. Kalau Muhammad kata ialah benar, percaya. Buatkan. Nah, atau dia Islam dia kena beri mereka. Dia tahu kata benar sungguh. Tu dia. Buatkan percaya. Sebab tu digelar buatkan situ tu Abu Bakar As-Siddiq yang sangat benar. Nampak tak? Habis juga tu. Daripada segala barang yang mendatangkan dia yang Nabi bawa mari melalui pada Nabi itu diketahuikan daripada agama dengan darurat. Artinya dengan ketiadaan fikir dan bicara. Mana misalnya? Dia seperti dua kalimah syahadah. Seperti mengucapkan dua kalimah syahadah. Itu dia. Dan ni yang kita orang Islam dah tak ada nak mengucap dah lah. Tapi kalau orang tu nak bawa masuk Islam mesti kena mengucap kalimah syahadah. Yang nak kata antashhadah, nak kata asyhadu. Nak kata la ilaha illallah, kata setengah ulama yang kuat begitulah. Dia kena kata asyhadu an la ilaha illallah. Banyaklah ni orang dapat hidayah. Dapat hidayah daripada Allah memeluk agama Islam. Sebab tu hikmah apa ni? Dan hikmah Allah Ta'ala turun musibah ni, nyakit apa ni? Covid. Banyak ada hikmah sebalik padanya dan ada orang dapat memeluk agama Islam. Tu dia. Dan dia tengok orang Islam selamat mula nak duduk semaya, pergi nak pergi semaya kata. Pada mula banyak ada cerita dah. Dalam berita tu. Tu dia masuk Islam mengucap dua kalimah syahadah atau hikmah setengah hikmah. Dan orang yang tak semaya ni semaya. Dan orang yang tak ada buat ibadah jadi buat ibadah. Dia boleh bertaubat kepada Allah atau hikmah dia ada. Itu musibah. Sebab tu musibah gapo semua ni dia ada hikmah sebaliknya. Dan sembahyang ni hak mudah haulah pas semaya ni wajib. Patut semaya malah. Sebab tu kalau kita tengok dalam bab kelebihan, dalam bab fadail, dalam bab fadilah semaya ni pun besar. Dan kalau kita tengok di sebuah orang tinggal semaya azab ni pun sangat teruk. Sebab tu kita ni nak jaga hak ni besar sekali. Dalam hidup kita, kalau nak rahmat Allah, diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah, yang pertama sekali jangan tinggal semaya. Pada semaya itu ada dengan doa, ada dengan zikir, cukup dalam semaya. Kalau kita tinggal semaya kan habis keberkatan hidup dah habis selalu dah. Dan hidup tak lekat duit. Punya
katanya jual ni. Tu nego ni laku kita kata. Akhir duit tak lakukan. Kena cek dah tu. Ada pak bocor tu. Bocor mana? Oh, dia tak semayang. Dulu bocor. Duit boleh banyak tapi untuk mana tak tahu. Apa tak ada keberkatan. Nah, orang ni jaga semayang. Kerja tamada biasa kampung ini ya. Dia lama boleh kita Mekah dia ni. Tengok dia. Namun ni kau buka barisak kita kata. Tak lagi. Tak ada semua jadi. Bapa keberkatan tu tak ada. Ada keberkatan dalam kehidupan dia. Ada keberkatan. Ini kena jaga semayang. Dia. Orang Cina pun kena jaga semayang. Dia orang Cina jaga semayang awal waktu. Dia. Pada pergi Jumaat boleh tak? Boleh kalau tidak ada mudarat, kalau tidak ada awal gimana? Kalau tidak ada fitnah, boleh. Mari semayang Jumaat. Sebab tu dalam hadis kan. Pak sahabiah kan ada bagi semayang Jumaat. Pada sebut dalam Sunan Abi Daud. Tapi yang gitu orang tak tahu dah lah. Tadi bukan gicu dah. Apa? Tadi learning ni jadi gicu belakang. Jadi sifat baru gicu. Kami beranak ya Allah. Telah tak ada beranak. Kami beranak ya Allah. Aku panggil zaman sekarang ni. Itu dia dia. Satu semayang. Semayang ni orang panggil tiap agama ni. As-salatu imaduddin. Semayang ialah tiap agama. Bina tu nak kukuh, nak kuat. Bila tiap tu kuat. Dan dikehendaki dengan mengikut. Dan menghendaki dengan mengikut dan menerima itu. Mengikut dan menerima oleh zahir seorang akan barang yang mendatangkan dia oleh Nabi SAW, iaitu mengakulah. Mengaku lidah. Mengakulah oleh lidah. Tadi dah. Mengaku lidah ni mengakulah oleh lidah. Lidah seorang mukallaf dah. Dengan barang yang tersebut itu. Dan tiada menolakkan akan barang yang tersebut. Dia tak ada. Tak ada ingkar dah. Kalau ingkar tu tak boleh. Dia terima apabila dia kata, dan apabila dia di Islam, apabila dia mengaku dah syahadah, dia terima. Pak Nabi bawa mari cerita, dia terima, dia tak ada ingkar dah. Tak tolak. Kalau tolak, jadi kufur selalu dah. Wa'iyyazubillah. Tolak anak mayat dah. Tak wajib dah semayat dah ni. Maka Allah balik ingkar. Ingkar benda wajib dia ingkar, dia tolak. Apabila ingkar bawa kepada kufur. Kalau dia tak semayat, dua orang ni. Orang ni tak semayat berlaku masalah dua orang ni. Orang ni dia tak semayat. Macam mana tak semayat? Allah. Misalnya kita kata. Tapi tak ada ingkar je. Tak ada ingkar tu semayat tak wajib ke kodok. Dah. Semayat wajib. Oh Allah rawai. Puasa Allah kerut. Misalnya kata. Dia tak ada ingkar je. Waktu dia berdosa. Waktu dia berdosa saja tak jatuh kufur, tak jatuh agama dah. Orang ni dia tak semayat juga. Tak semayat. Semayat dulu. Waktu dulu gerak dia. Semayat ni borang dah. Lah ni tak wajib dah semayat. Waktu jatuh. Waktu gedung dah jatuh agama dia. Sebab apa? Sebab dia ingkar. Dia ingkar. Jangan ingkar. Teman kerja riwayat. Dan jika tiada diamalkan dia akan barang tu sekalipun, walaupun dia tak ada buat, tapi dia terima, dia tak tolak dah.
Tapi dia tak buat sekalipun. Tak apa. Mana kata iman dia terpakai lagi. Mana? Seperti meninggal ia seorang akan sembahyang dan umpamanya selama-lamanya. Tapi semacam mana dia tinggal sembahyang, tapi dia tak ada engkar dah. Dia berdosa saja. Tapi kalau dia engkar, tu tak boleh. Itu dia. Habis ya. Itu dia. Dan bermula segala rukun Islam itu. Dan bermula segala rukun Islam itu. Itu dia. Dan bermula segala rukun Islam. Ini yang cerita pada Islam. Ini yang nak sepenuh yang kata ada 3 kan. Ada Islam, iman, ihsan. Bermula segala rukun Islam itu ialah 5 perkara. 5 rukun ada. Nak sempurna ni kena ada 5. Itu dia. 5 perkara. Pertama, ni bermula rukun yang pertama. Yang pertama daripada 5 rukun tu lah. Bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad pesuruh Allah. Dia nak saksi. Dan bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Nah, mana dengan dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini rukun. Dan bermula ini rukun ni. Rukun yang pertama ni. Tu ini rukun. Tu dia. Ya musyarah ilaih kan rajul mulai. Dan bermula ini rukun, yakni rukun yang pertama ni tertentu dengan orang kafir yang menghendaki masuk agama Islam. Tertentu mana wajib dengan orang kafir yang menghendaki ia kafir ni akan masuk kepada agama Islam. Dia nak masuk pada agama Islam, dan maka wajib diperlakukan. Dan wajib diperlakukan dengan segi hukum agama Islam. Dan ini kena kata. Ini dia kena sebut. Kena lafaz dengan lidah dia. Lafaz syahadah ni. Ada pun kalau kita orang Islam dah ni, tak kata dah. Dia mengikut selalu dah. Supaya juga kalau kita katanya orang kafir dia masuk Islam, anak dia hak tak balik tu jadi tabak, jadi ikut selalu dah. Itu dia. Habis kan. Orang panggil masuk dengan secara tabak. Islam dia dengan secara mengikut. Itu dia. Ya, sebab tu kalau kita ambil anak orang bukan Islam, ada nanti kan. Itu dia. Anak Islam dia kena balik tu. Islam dia kan, kena balik dia tu. Sebab tu kata setengah ulama'nya, dan kita tahu apa yang mengikutkan orang yang menawar. Kita tahu dan ambil anak orang bukan Islam ni dan ambil secara tahu. Tahu ni asalnya perai tahu. Maka dia mengikut, dia masuk Islam dan mengikut orang yang menawar. Tahu mana? Kata ulama atas setengahnya, boleh juga kita tahu pasal tahu dengan duit. Mana orang ni dia nak uji anak kita, misal kita katanya anak dia ni orang kafir lah.
duit anak kita. Kita ambil duit 1,000. Nah, duit gemuk dia. Tapi kita rasa aku tahu budak ini dengan duit 1,000 ni. Kata setengahnya dah boleh lah tu. Tadi. Habis. Dan sebab tu kalau orang tak niat lah tu ni, ia masalah korban. Masalah korban, masalah akikah dia tak boleh makan. Orang yang bukan Islam, sebab korban akikah ni khusus kepada orang Islam. Khusus pada orang Islam. Dan akikah, korban, makanan jamuan yang khas pada orang Islam. Habis kata ni tak lama ni korban pula ni. Tadi. Nawa. Korban besar kajaran dia. Tadi. Ya kalau kita nak buat korban je boleh sangat hitung setahun. Ya korban bukan boleh korban semua. Bukan boleh mahar nak korban tak boleh. Laku tanah nak korban tak boleh. Ya korban masa dia. Ya 3 hari 4 hari itu je. 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, 4 hari yang boleh korban. Dalam setahun nak dapat ganjaran korban. Pahala dia. Sebab tu kalau kita buat, orang panggil kita buat rancangan, kita apa ni, kita buat kita letak program kita siap, dia boleh buat. Walaupun orang ni tak ada lemah kita ni kerja sehari boleh pokok kita lain. 300 kok kita. Tapi nak korban boleh. Kita tahu lah. Dah seharinya mana ataupun sebulan ke waktu kita tahu. Kok setahun boleh. Tadi. Habis kata. Tu dia. Baik. Sebab akikah ni asalnya dia ditutup di atas ibu bapa. Yang molek akikahnya hari yang ke-7. Dan kadang-kadang kita ni buat akikah selepas pada apa ni, habis patai. Ada orang cakap lah tu, mana nui mok dia makan tu. Tadi dah. Yang moleknya hari ke-7, yaum sabi', pada hari ke-7. Hari pertama boleh tak cakap? Boleh tak boleh apa. Dan apabila mula masuk anak akikah ni, apabila anak tadi tu tubik habis daripada rahim perut ibu, boleh dah anak akikah. Tapi molek afdalnya yaum sabi', pada hari yang ke-7. Tadi. Pamak tak boleh makan. Tak boleh makan. Nak makan tak ada apa. Kalau tak patut makan. Tadi. Tak ada kau dulu. Buat tahnik saja, tahnik. Tahnik bagi kita panggil buka mulut bulan tak nyamuk dia. Hari yang ke-7 tu molek. Ya kadang-kadang lah ni ada orang tua ni. Kerana nanti dulu rusak dulu. Ya pergi mana tak tahu. Nak nikah kita ni dulu rusak dulu tadi. Dulu rusak. Pas nak lambat sebulan, bulan. Dah dia kena kira hukum-hukumnya sunnah afdal pada hari ke-7. Tak kira rusak dulu, tak dulu. Kita. Jadi kita ni kena ubah hati tempat tak kena betul dia bagi. Dia. Habis. Apa saya bercenai je. Dah pegang dah, tapi jangan sangat. Naik lagi. Ada orang bukan sangat. Kerana ni nak pergi beli mutu misalnya. Naik untuk mau jawab lidah. Tak lagi tak boleh beli ni. Kerana jawab lidah sampai dengan jawab. Jangan pegang sangat lagi. Itu dia. Habis juga tu dah. Dan tu makna katanya ada yang pertamanya mengucapkan 2 kalimah syahadah. Rukun ini tertentu dengan orang kafir yang menghendaki masuk Islam. Yang kedua, rukun Islam yang kedua ni mendirikan sembahyang yang 5.
Itu dia. Dan mendirikan semaya yang 5 waktu sehari semalam. Itu dia. Dan hak 50 tu tapi lekat 5 waktu. Dan sebab minta kurang. Bawa guru mari jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa nya, "Nah, hai Muhammad, malam ni malam Isra Mi'raj. Malam ni Allah Taala wikap kepadamu. Saya Tuhan panggil sendiri, tak ada wahyu dah. Allah Taala wi pada aku dan umat aku ni kena semaya sehari semalam 50 waktu." Oh, tak iya kalau 50 waktu tak nak buat apa. Dah 5 waktu ni pun tak ada dah. Nak kata ke? Pas subuh tu, play maya subuh, capah je asing, sebedah kopi. Nah, dah kopi lama dah dah. 11:30 dah kopi lagi. Mana klik? Oh dah dah. Tu dia. Pakai 50 ke? Ya. Akak tak menanti ubi tu. Tu dia apa? Nah, tak urang apa saya kata. Naik semula. Nah, minta semula. Tu dia. Nah. Tu dia. Nabi pun naik semula. Nah, apabila naik semula, nah, kurang 5. Turun semula. Kurang 5 ada 45 ni. Turun mari. Tak urang lagi. Naik semula. Turun pula. Oleh tu dengan sampai 5. Musa kata tak urang lagi, tak urang. Tak boleh kira malu lah. Nabi malu. Mana kurang banyak doa ni. Dah kita beli kaki 50 kok sekali. Tak tahu 5 kok. Kata dia tu raju. Tak kata tahu lah tu. Berapa ni 5 kok lepas. Ada berapa 45. Tu pun tak tahu ada. Sampai 40 kok tak wih. Ni tawar sampai 5. Masuk tawar lagi. Nabi tak lagi malu. Tapi tak apa. Walaupun orang tu buat 5 waktu sampai semalam ni, ganjaran pahala dia semacam mana dia buat 50 waktu juga. Nisbah sawaban, nisbah pahala ni. Tu dia. Habis kata. Makna mendirikan semaya ni kalau kita kira mari juga dia kena kata menunaikan semaya, mendirikan semaya dengan cukup segala syarat rukun semaya. Ni kena belajar ni. Tu mana katanya buat dengan apa ni? Sempurna dengan segala syarat dan rukun. Hak sunnah. Tu dia. Ya semaya ni yang kena buat. Demi pun nak semaya. Nah, uzur belah mana kena semaya. Pas semaya ada cara dia lah. Kita katanya tak puasa semaya dengan diri tu, semaya dengan duduk. Kita katanya. Tu dia. Kenapa? Tapi dia kena tengok pula tak puasa lah mana. Orang ni sakit tangan. Bawa dia semaya duduk. Tak benar, tak boleh. Tak boleh semaya lah tu. Dan sakit tangan duduk. Nabi katanya salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan. Dan hendak semaya oleh kamu tu keadaan berdiri. Kalau mu tak kuasa berdiri baru duduk. Ni dia puasa berdiri. Bawa nak semaya dia duduk. Tak sah lah tu. Masalah semaya fardu ni. Kalau masalah semaya sunat tak apa. Dan kita orang kok tak ada sakit ke apa, malah nak mampu diri. Takbir Allahu Akbar, takbir duduk boleh. Sah semaya, tapi pahala separuh. Dia tak sepenuh lah pahala tu. Kenapa? Dan ni banyak orang yang semaya tahrisi dah. Tengok pula. Hak boleh pun ada, hak tak boleh pun ada. Yang kita katanya, misalnya kita kata kita puasa diri dulu. Takbir Allahu Akbar diri. Tak boleh diri weh. Nak ubah ni ada. Bawa puasa diri pula.
Maya begitu cara dia. Tu dia. Oh ni jalan nak je tak apa mari sejid bagi sibak tu. Maya tak boleh tak leh tu. Dia tak kena. Tu dia. Nah. Tu jangan belajar pula masalah semaya. Maya tak kesi maya duduk. Ilah uzur dia tu uzur ke apa? Dan ada seorang sahabat kan yang bernama Imran bin Husain. Seorang sahabat ni bernama Imran bin Husain dan dia ni ada penyakit bawasir. Penyakit bawasir. Jadi dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, li bawasiru. Aku ni ada penyakit bawasir, kata dia. Aku ni ada penyakit bawasir. Pada semaya mana Rasulullah? Maka Rasulullah kata salli qa'iman, hendak semaya lah oleh kamu diri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau tak kuasa berdiri duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin, tak kuasa dan tak kuasa duduk di atas lambung. Di atas lambung. Tu dia. Kalau lambung kanan lah. Ya kalau kita semaya tidur mengiri, lambung ni tidak mengiri lah, lambung kanan ni. Dan maka dada tu kena hadap kepada kiblat. Gitu. Kalau orang ni sakit, orang mau kita sakit kan. Dia semaya nak bangun tak boleh. Nak duduk pun tak boleh. Pening kita kata semaya ala jambin, di atas lambung, mengiri. Tapi mengiri itu dia kena dada kita hadap kepada kiblat. Dia hadap pada kiblat. Ya kalau menetel tak apa, menetel kaki kat ni. Tu dia kenapa? Habis kat tu. Mau pita tak boleh. Kita disalahkan pita. Awak sepada mana boleh lah. Tu dia. Habis kat tu. Jadi nak orang panggilnya yang kedua ni, nak berdiri semaya ni kena belajar bab semaya. Jangan kata pergi semaya masjid takbir tak kena, baca Fatihah tak kena, tu rokok wak mudah tak ada tomak nino. Ni tanya ada seorang sahabat kan pergi semaya sudah. Itu yang masuk ke Rasulullah. Rasulullah kata, salli fa innaka lam tusalli. Mu semaya, mu tak semaya lagi. Banyak aku semaya, dah kita tak semaya lagi. Tak tanya apa, semaya pula. Allahu Akbar. Bawa rakaat tidak sujud fi salat. Nabi kata, salli fa innaka lam tusalli. Pula dah. Dan semaya lah oleh kamu. Dan mu tak semaya lagi tu. Sesungguhnya engkau tak semaya lagi tu. Takbir pula tak ada kata apa sahabat. Allahu Akbar. Semaya sudah. Nabi kata salli fa innaka lam tusalli. Semaya, mu tak semaya lagi. 3 kali ni. Nak tanya weh. Baik kita kena tak tanya. Rasulullah. Kok mana tak kena di mana? Ni cara. Dan ulama kata cara orang nak mengajar pun seperti tu juga. Kalau murid buat salah tu, dia tegur tu. Tak payah lagi. Dia buat sampai 3 kali. Dia cek. Dia letih ni tiap-tiap benda apabila dia usaha ni, dia letih ni, dia ingat lama tu. Tu dia. Nabi katanya semaya ni kena ada tomak ni. Ni semaya po ni paya makan upah ni. Paya baru upah, popak tak ada tomak ni. Tu dia. Mana gitu. Jadi kena buat dengan cara dia. Dia kena belajar rukun semaya. Tak mengaji banyak buah. Dah tak nampak semaya ni. Musalli pun hampir 2 kali dah. Tu dia. Fatihah belah mana, rukun qauli apa dia, rukun fi'li juga apa dia, sunat ab'ad juga apa dia, sunat hay'ah tu apa dia. Mana belajar habis. Tu dia nampak. Habis kat tu.
Nah, ini benar-benar sangat penting ni. Amalan yang kita nak buat ni semaya ni. Patut kena belajar sungguh. Kena buat molek semaya ni. Nah, kena boleh ke berjumuah setiap-tiap waktu. Dan orang pergi jumuah ni kat Allah besar. Dia semaya isya jumuah supaya ibadat separuh malam dah. Semaya subuh jumuah pula supaya ibadat satu malam. Tengok. Tapi kena mujahadah, kena lawan dah. Nafsu kita ni. Tu dia. Walaupun hujan, walaupun sejuk kan, penuh. Kita malah dah payah tahajud pada apa-apa. Dah kalau kuat-kuat kau tahajudnya pukul 3 tahajud. Dia baca Quran lagi. Kita ni tak agak, email kita tak agak ni ke? Mana sebuah kita lah mana pun kena wisah, kena widah, sunat subuh, jumuah subuh. Tak apa dah. Boleh duduk dah. Sebab Nabi kata dah, siapa-siapa orang semaya sunat 2 rakaat subuh ni, dan khairun minad dunya wa ma fiha. Ganjaran dia tu lebih pada dunia isi-isi. Guna buatlah. Ada juga orang awal tapi tak ada apa. Ada. Contoh. Ada kan ada bang. Okey. Dan kalau boleh ke dah sebelum subuh lepas 15 minit ke setengah jam dah semaya ke Allah. Waktu besar sungguh. Tapi masa dia kena lalu sebab benda tu nafsu tak cak. Nafsu tak kenal mana tu. Tu dia. Dan awal. Koyak tentu. Tak kerti nak doa bahasa Arab tak kerti. Tak kerti koyak senyawa kita ni. InsyaAllah pun dosa banyak. Apalah dosa. Dosa aku, dosa biniku, dosa anakku. Allah tunjuk jalan anakku ya Allah. Nak perlu ya Allah. Misalnya. Koyak tentu selalu tu. Tu dia. Bitak dia. Habis kat tu. Itu semaya yang kedua. Jadi kalau orang tak semaya, tak sepenuh dalam Islam dia. Islam dia tak sepenuh. Baik, dan rukun yang ketiga. Daripada 5 rukun tadi, memberi zakat. Jadi memberi akan zakat. Siapa beri? Orang mukallaf lah. Yang wajib atas dia zakat. Dia bagi diri dia. Dan ataupun bagi mereka yang wajib atasnya nafkah. Dia. Bagi pada asnaf yang lapar tu. Dia. Ataupun bagi kepada orang cara amil. Tu dia. Habis kat tu. Kalau kita tahu asnaf, kita tahu pada asnaf selalu dah. Asnaf lapar tu. Tu dia. Dah pakai miskin. Tu dia. Tu gharim, orang hutang, mu'allah. Tu dia. Mana kita kalau kita tahu dah dalam kampung kita ni ada asnaf kita beri. Sabilillah. Habis kat tu. Ya zakat ni ada zakat badan, zakat diri, zakat fitrah. Tu dia. Ini wajib tiap-tiap orang hari ni. Orang ada 2 juzuk wajib. Orang ada 2 juzuk dah mana? Dan akhir Ramadan dan awal Syawal. Itu 2 juzuk. Jadi kalau orang tu dan Ramadan saja, bawa sampai hari 29 mati. Dia tak wajib dah zakat fitrah dia. Zakat fitrah dia tak wajib dah sebab dia ada 1 juzuk ya. Tu dia. Kalau orang ni hari tengok anak bulan tu beranak. Anak bulan 29 Ramadan beranak pukul 7 pagi. Dia 2 juzuk wajib dia fitrah. Tu dia. Kalau dia ada 1 juzuk mana? Beranak hari raya. Tak nak fitrah tu. Anak yang raya. Dia tak nak sebab dia 1 juzuk je. Mana orang nak wajib zakat fitrah ni? Dia 2 juzuk. Dia 2 juzuk. Tu dia. Lepas tu dia kaya pada malam tu. Mana dia cukup lah dengan nafkah dia tu.
Dan duit dia, nafkah diri dia, nafkah anak isteri dia dah cukup, barulah wajib dia zakat fitrah. Kalau tak cukup, nafkah tak cukup, duit ada 30 cukup lah. Mana raya anak 3 kan. Dah berjurah cukup boleh lah. Allah dah tak apa buat tu lah mana. Tapi rasa kau tak lah tu. Dia kata dia. Nah, duit tak ada, kawin tak ada. Akak terasa agak 10,000. Mau tengok. Dia habis kata. Nah, kalau zakat ni, zakat lain lagi, dia ada pula syarat itu dia. Kena sampai hul, sampai nisab. Hul nisab, sampai nisab. Sampai hul, tu dia. Cukup tahun ni. Habis kat tu. Itu mana kata yang ketiga, memberikan akan zakat untuk bersihkan harta kita. Dia zakat ni kalau kita kira orang sebenar, supaya baju harta mereka. Nak baju ke harta, baju apa keluar zakat. Semuanya pelik dia. Dah geria kita baju harta pangko baju, konyo baju. Buat mana? Harta kita ni pun kena buat baju zakat. Kalau siapa nisab dia lah, siapa hul, siapa nisab. Terpanggil untuk nak subuh. Jadi makna orang yang buat zakat ni tak bertambah lagi harta dia. Tak bertambah lagi harta dia. Nah, sebab tu dalam Islam galak kita kerja kita siapa keluar zakat. Mereka boleh keluar zakat. Itu dia. Habis kata dia. Kat dulu kami dikata yang keempatnya puasa bulan Ramadan. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ada muka surat yang ke-10. Bismillah. Muka surat yang ke-9 baru yang 13 atas. Syahdan. Dan syahdan bermula makna haid. Ada setengah orang kata syahdan memang dimakan lagi. Bermula makna haid. Tu haid. Darah. Tu ya. Dan bermula makna haid. Haid tu gapo? Haid ni ada ketua pada perempuan lah. Perempuan dan ada juga unsa. Iaitu darah. Haid ni darah. Darah mana yang beradat oleh perempuan. Yang beradatlah oleh perempuan. Perempuan mana? Perempuan sifat yang sampai umur perempuan tu 9 tahun, yakni takriban. Berbeza kurang. Jadi apabila seorang budak perempuan ni dah mari darah, kita kena cek dia dulu. Cek lah mana? Anak kita ni umur berapa? Tengok cik mari anak hari Senin pukul 8 pagi, hijrahnya sekian sampai lah ni 9 tahun dah.
Makna darah hak mari di dia tu dihukum darah haid. Jadi anak kita umur 9 tahun tu dia balik dah. Siapa umur dah tu? Wajib dah kena sembahyang. Nah, wajib dia kena puasa. Mana undang-undang hukum Allah Taala berjalan dekat dia dah. Tak boleh tak bakal tak tutup orang tak boleh dah berdosa. Tu. Jadi sekurang-kurang budak ni umur 9 tahun. Kalau umur 8 tahun, tu bukan. Tu dia. Nah, kita kira mari baru umur 8 tahun anak kita ni, anak perempuan ni, anak tina kita ni. Mari darah ni bukan ni. Ni bukan darah haid ni, darah bola. Nak kecil ni hospital ni. Sebab apa? Sebab tiada dinamakan haid, tak dinamakan darah haid. Ni pun dia kena belajar. Orang tina ni kena belajar. Tu dia. Dan dia ada golek ke ada haid perempuan ni. Tu dia. Nah, golek dia ada haid. Tapi ada juga perempuan yang tidak ada haid. Ada perempuan yang tidak ada haid. Nah, habis kat tu. Awak dah? Tu takrif kita takriban. Dia 9 tahun takriban berlebih kurang. Bukan tahdidan dah. Maknanya kurang daripada 9 tahun sikit. Darah tu baik kira-kira mari tak sampai ke 9 tahun. Tak sampai banyak anak. Aja kira pula situ. Aja kiranya sekurang-kurang haid ni sehari semalam. Sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Maknanya 16 hari 16 malam. Tak sampai lagi darah haid tu. Nak cukup 19 tahun 19 tahun pula dah. Nak cukup 9 tahun tu ada lagi 15 hari, ada lagi 14 hari, ada lagi 10 hari. Mari darah haid dah tu. Sebab berlebih kurang ke kadar tu. Tu dia. Dan mana budak ni orang panggil perempuan yang balik. Ni kalau dia balik dengan mari haid. Kalau budak tak mari haid, dan balik dia kena dengan umur pula. Dan umur 15 tahun. Dalam mazhab kita Syafi'i ni umur 15. Kalau dalam mazhab Hanafi 17. Balik 17. Tu dia. Nah. Wajar catat pun buat 17. Kalau balik dengan umur. Tu dia. Besar dah jumlah ni. Habis kali. Tu mana darah haid. Darah yang beradab. Boleh marilah. Dan sekurang-kurang masanya masa haid ialah sehari semalam. Masa sekurang dia sehari semalam. Tu dia. Sehari semalam. Iaitu sehari semalam nama mana? 24 jam. 24 jam. Tu dia. Sehari semalam 24 jam. Makna kalau kurang daripada 24 jam tak dinama haid. Bukan haid. Mau mari kunne pagi. Mari kunne pagi. Sampai pukul 10. Putih. Putih teruk. Tak nak mari dah. Tu bukan haid dah, panggil istihadah. Tu dia. Dia kira masa 24 jam. Misalnya hari ni mari sikit mari. Dan ada petang mari pula aja kira capur-capur lagi. Tu dia. Dan habis sikit tu. Dan sebanyak masa haid. Kalau mari banyak sekali masa haidnya ialah apa? 15 hari dengan malamnya. 15 hari
15 malam. Dan 15 hari 15 malam. Tu dia. Dia tak kena siap dah masanya tu kena tu kalau mengikut kaedah. Dia khabar pada ni kena muafakat. Kalau kita kata dan bermula sekurang-kurangnya sekurang-kurang haid ialah 15 hari. Dia tak suka isi zaman dengan isi zat. Tak suka tak muafakat dari segi kaedah tu. Sebab tu ya bos sebanyak masanya masa haid. Dia kata itu masa muqtada, lepas tu khabar dia 15 hari 15 malam baru muafakat di antara muqtada khabar, sama-sama isim zaman hari pagi. Nampak dah? Itu dia. Dan sebanyak-banyaknya ni sebanyak-banyak masanya masa haid 15 hari dengan malamnya. Dengan malamnya. Jadi kalau orang ni itu dia. Dan lebih pada 15 hari wajib dia kena mandi dah. Dan misalnya kita tahu dia mari 4 apa? 4 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 40 hari. 5, 6, 7, 8, 9. Dia 30. 15 hari. Nah, lepas tu lebih dah. Duk mandi lagi. Wajib dia kena mandi dah. Sebab darah tu hak lebih pada 15 tu, hak 15 hari tu bukan darah haid. Orang panggil darah penyakit. Jadi kena mandi. Nah, dia kena mandi. Wajib dia kena mandi. Panas semaya dah? No. Sebab darah tu bukan darah yang menegah daripada semaya. Darah ni orang panggil darah apa? Darah istihadah lah, darah penyakit ni. Darah yang menegah daripada semaya dua je. Darah haid, darah nifas. Dua ni ya. Darah haid, darah nifas. Dan darah tu sebelum beranak, hak tu tak menegah semaya. Kita kata orang nak beranak you nak darah dulu, dia kata ajar. Wah, darah mari. Tu darah. Darah. Kering putih. Oleh orang berzahur. Nak semaya dah. No. Darah tu darah apa? Bukan darah menegah, bukan darah haid, bukan darah nifas. Tu dia. Dah ada orang tu darah dia. Nak semaya. Tu dia. Dan darah hak yang menegah kita daripada ibadat ni darah haid, darah nifas. Tu dia. Habis dah. Lebih pada tu wajib dia kena mandi dah. Lebih pada 15 hari. Dia sakat haid ni ada sakat 15 hari. Ada pun masalah bersih tak ada. Dia banyak tak ada. Sekurang-kurang suci ada. Sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang suci. Sebanyak-banyak suci tak ada hak. Ada sebanyak suci ni ada orang tak ada mari haid. Tu dia. Seperti Siti Fatimah tak ada mari darah haid dia. Allah Ta'ala nak mulia dia. Nak mulia Siti Fatimah. Jadi boleh kuat ibadat. Mana tak butuh, boleh sembahyang semua. Boleh ibadat semua. Dalam keadaan duduk dalam keadaan bersih semua. Jadi habis kata. Bermula kebanyakan perempuan haid. Bermula kebanyakan perempuan haid ia perempuan tu 5 hari. Kebanyakan golek perempuan haid ni 5 hari atau 6 hari atau 7 hari dengan malamnya. Setengah malam lah. Mana 5 hari 5 malam, 7 hari 6 hari 6 malam, 7 hari 7 malam. Hak ni hak kebanyakan orang mari haid. Dah 5 6 7 8 kita kata. Tu dia. Dan habis kat tu tadi ya. Bermula sekurang-kurang suci antara dua haid itu ialah 15 hari.
Bermula sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci ni di antara dua haid. Dia mari bulan pertama, mari haid dah. Lepas tu suci 15 hari, lepas tu mari pula darah. Darah yang kedua tu darah. Kalau kita kira darah haid juga. Sebab apa? Sebab dia suci dah 15 hari. Antara dua haid ni. Dia. Tapi golek ke kalau kita makan haid minyak tu, kau golek ke minyak tu lah. Tapi golek ke nak berjadi sangat, nak beragainya, lepas beranak. Mereka kata kita tak beranak tak tahu. Lepas beranak nak beragai, kita betul raya sebulan tu, apa masa tu orang kata. Dan orang ni mari nipah. Mari darah nipah. Nipah darah tak beranak tu nipas. Apabila dia beranak, habis dah anak tu dah, mari darah nipah tu apa ni? Dan habis nipah. Kita tanya mari nipah 40 hari. 40 hari habis nipah. Suci. Lepas tu suci tak hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 suci. Mari pula darah. Darah mari itu darah apa tu? Darah nipah kan? Ke darah apa? Bukan darah nipah dah. Orang panggil darah haid. Darah haid. Sebab apa? Dia suci dah 15 hari ni. Orang panggil masuk dia kata sekurang-kurang suci 15 hari. Mana darah mari yang kedua tu dihukum darah haid bukan nifas. Kalau dia mari, kalau berhenti setan nifas, dia mari nifas. Mari nifas, lepas tu suci 5 hari suci tak hari. Mari hari Khamis, waktu nifas lagi. Waktu nifas. Sebab apa? Sebab suci itu di antara dua darah tu tak sampai 15 hari dah. Waktu dia. Pahaya kita tak dia mari darah dah. Orang ni mari 10 hari dah nifas misalnya. Nifas 10 hari. Lepas tu tunggu sehari suci, bukti darah tak ada, cek dah tak ada. 2, 3 sampai 15 hari. Bawa sampai 15 hari. Hari 16 mari darah. Darah apa? Darah nifas ke darah apa? Darah haid dah. Sebab apa? Dia suci dah 15 hari ni. Lepas tu nak qada masa sembahyang hari ni. 15 hari tu. Nampak? Jadi mana dia suci dah. Sekurang-kurang suci orang panggil. Tadi habis. Ya, kadang-kadang orang pahalah ni nipah nak paten buat ulo. Ada bukan tak kena. Kerana tak sembahyang, duduk lep paten. Ya bukanlah tahu paten, dia makan batu itu dia. Dia yang nipah suku. Dah, ada nipah pun ada, tak ada nipah. Mana kau sembahyang selalu tu? Ada. Dia. Dan misalnya kita tanya orang ni beranak. Orang ni beranak. Orang ni orang Pino lah. Beranak. Lepas beranak tak nak mari darah. Tak nak mari darah. Sehari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 awal hari. 16 hari. Darah apa tu ni? Darah haid bukan darah nifas. Darah haid dah. Bukan darah nifas dah. Jadi makna orang ni tak ada nifas dia. Dan darah haid. Apabila habis haid, dia mandi, nak kena qada lah ni. Tadi dah. Habis kat tu kan. Ni pun kena belajar juga masalah ni. Kerana masalah haid nifas ni. Erti. Tadi dah. Sebab tu dia kena mengaji fiqh ni, kena mengaji bab haid nifas mah suci ni sangat-sangat ni yang berkaitan dengan ibadat dia. Basuh baju pun kena mengaji juga. Tu dia. Capung ni air gapo ni. Tu dia. Habis kat tu. Tu sekurang-kurang di antara sekurang-kurang suci antara dua haid itu 15 hari. 15 hari. Habis masalah.
bermula makna nifas. Bermula makna nifas. Sekat dulu Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi. Hadis ni belum ni dah. Baru ni hak Nabi suruh, ni hak Nabi larang. Dan hadis riwayat pada Barak bin Azib dah. Kata Nabi suruh kami 7 perkara wa nahana an sab'in. Tengok. Wa nahana, dan menegahlah ia Nabi akan kami ni. Akan sahabatlah, ma'asyir sahabat. Menegah an aniyatil fiddati, jadi anisti'mali, daripada menggunakan bejana perak. Tak boleh nak guna bejana perak. Kita katanya melah tu kita tu taruh perak ada speaker. Dia buat ingat perak. Buat ingat perak, makuk perak, bejana. Nah, neka perak, jeluk perak, tak boleh guna. Nah, sama ada laki-laki dan perempuan tak boleh guna belakang aniyah. Buat gelar apa? Buat cicing tak apa. Gelar tino lah makan. Cicing jatuh bakar perak boleh. Aniyah tak boleh. Aniyah dia lebih jana. Mapuk, pinggir, sudu, saji, neka, geluk. Dia bejana. Tak boleh. Daripada bejana perak. Bejana emas tak boleh ke? Emas perak tak boleh kalau buat bejana. Tak boleh guna belakang. Orang tina tak boleh, kau jatuh tak boleh. Lesuk perak ada tak boleh. Lesuk perak. Tapi orang dulu ni banyak barang ni lah. Dia taruh. Tadi emas dulu dia murah kan. Sekut 400 kau 30 tahun dulu. Nah, dia kata tu emas sekut 400. Orang ni berapa lah kau 20,000. Jadi bejana tak ada makan. Bejana tak boleh guna, tak boleh istimal. Nabi larang. Wal mayathiri, dan kain setera buat pelana kuda. Pelapik pelana kuda tak boleh. Wa khatamid dhahab, ni tak boleh, ini sebuah laki-laki ya. Wa khatamid dhahab, dan cicing emas. Cicing daripada emas. Orang jatuh tak boleh akak. Ni kau pada orang jatuh. Haramun ala rijal dan khunsa. Dan haram di atas laki-laki dan khunsa. Itu dia. Dan ada pun masalah bejana saat ni haram ala umum, haram di atas umum. Cicing laki-laki tak makan. Tosak tak boleh makan. Sebab tosak macam rumah. Nah. Itu dia. Bolehlah tu lah. Wal hariri, dan kain setera. Kain setera harir. Kain setera ni orang laki-laki yang tak boleh makan. Itu dia. Dia harir. Orang perempuan tak apa. Laki-laki tak boleh. Malaikat laki-laki ni dia ada penyakit. Tak ada penyakit. Dan kita tanya kalau dia pakai kain tamada jadi bodoh Allah kenapa setera? Itu lain bak nak tu. Itu dia. Dan wadibaj, dan kain setera dibat, nama setera ni dibat. Nama kain setera. Wal qassi, dan nama setera qassi. Nama setera apa? Wal istabraki, dan istabrak, setera yang tebal. Setera yang tebal. Jadi setera tak boleh pakai belakang. Jadi setera tak boleh pakai. Dah. Itu dia. Ya orang jatuh emas ni boleh pakai 3 je.
tak boleh makan. Tiga tempat nak makan mah, nak makan tiga tempat. Yang pertama gigi mah. Dah. Masa nak makan mah cabut gigi babi. Kuat gigi mah tahu. Duduk sini nak biasanya. Ada. Tapi jangan senyum gue tumbuk dia. Baik gigi orang jual. Itu dia. Gigi mah boleh makan orang jantan. Orang Cina boleh, orang jantan boleh. Gigi mah. Kau kan mah subuh, mah 9, mah 10. Jangan kan? Orang dulu pakai gigi mah. Itu dia. Kita pakai gigi pelang tu pakai gigi mah bos situ. Boleh, tak ada berdosa tak. Yang keduanya anak jari. Anak jari mah. Anak jari utuh. Tak ada yang nebai. Utuh ada. Anak hubungan jari, hubungan mah boleh. Anak jari klik-klik itu jari. Hubungan mah. Dibenarkan boleh tu. Cici tak ada. Dah bayar cari lagi yang sepuluh. Yang ketiganya hak boleh orang jatuh bakar hidung mah. Hidung. Hidung mah, tapi bukan hidung molek lah. Kalau hidung ni dua kita katanya. Hidung tak ada. Dan lepas tu nak buat yang molek nak buat bila hidung ni buat ngamah. Bos sekut situ tak ada darah. Buat lupa yang molek. Nah, orang nak macam buat yang macam ni. Hidung mah tak apa tu. Dia cakap tu. Tu dia. Tak apa, jangan nak ada masalah kan. Tidak lain. Ada bapa jiwa saudara baik. Bahak itu tak ada orang buat saudara baik. Nak nak pakai hidup asal. Tu dia. Habis kat tu kan. Tu dia. Sebab tu kalau orang pakai mah ni, orang pakai mah ni dia akan pakai mah. Oh jangan. Masuk syurga tak boleh kan masuk syurga tu. Pakat syurga ni ikut kita nak apa ni? Ya, kata ulamanya, apabila orang ni syurga ni tahu katut berasa nak makan mah tak berasa nak makan. Mana gitu. Bukan sekat kehendak dia tidak. Muka dalam syurga ni boleh ikut kehendak kau nak apa. Tapi orang tak tutup kalau pakai mah tak berasa nak makan. Sebab apa? Dunia makan dah. Ni kalau dia bertaubat kan. Kalau dia masuk syurga misalnya kata. Tak lain. Tak lain. Mana? Aduh kan. Mah tu kan. Tak apa tu. Kalau pergi kedai mah, tepah mah tak boleh tu. Habis kan dia. Jadi anak-anak katuk berasa pakai mah di akhirat esok hari tu. Tu dia. Habis kan. Cakap tu dulu kan dia kata sama pula hadis yang ke-67 an Ibn Abbas anna Abu Bakr kharaja wa dhalika ba'da wafati Rasulillah. Hadis ni hadis nak cerita masalah hari wafat Rasulullah. Hari wafat Rasulullah dan waktu pergi rumah dia, pergi rumah Rasulullah dan berlaku gapo gatik pada hari wafat Rasulullah. Panjang dia hadis. Kita nanti sambunglah minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ارزقنا علوما نافعة ورزقا طيبا وحلالا وعملا صالحا متقبلا اللهم خذ منا وتقبل منا وافتح علينا أبواب كل خير كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا الله يا Tuhan kami ampunlah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami bagilah sehat kepada kami ya Allah, diri kami, anak kami, isteri kami ya Allah.
Ya Allah, kami kau bagi kekuatan pada kami bila jaga perintah-Mu. Ya Allah, semaya berjamaah di waktu, boleh mengaji, baca Quran dan sebagainya. Ya Allah, ya Allah, kami yang murahkan rezeki pada kami. Ya Allah, rezeki yang halal, rezeki yang baik. Ya Allah, ya Allah, kami kau jaga kami daripada bala. Ya Allah, daripada musibah. Ya Allah, selamatkan diri daripada dunia akhirat. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum